Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua di pagi yang berbahagia ini. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ingin saya sampaikan, iaitu himpunan tazkirah dan kisah-kisah teladan yang bertajuk Kebesaran Surah Al-Ikhlas. Berkata Ibnu radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bercerita, ketika aku berisra ke langit, aku telah melihat Arash itu terletak di atas 360,000 sendi, dan jarak jauh antara satu sendi ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada setiap sendi itu terdapat padang Sahara sebanyak 12,000, dan luasnya setiap satu padang adalah bermula dari timur ke barat. Di setiap padang itu pula terdapat 80,000 malaikat, yang mana mereka semuanya membaca surah Al-Ikhlas. Sabda Rasulullah SAW, setelah selesai mereka membaca surah tersebut, lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas, sama ada lelaki maupun wanita." Para sahabat yang mendengarkannya merasa amat kagum. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Demi Allah yang jiwa aku di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu telah tertulis di sayap Jibril alaihi salam. Allahus samad telah tertulis di sayap Mikail alaihi salam. Lam yalid wa lam yulad tertulis pada sayap Israel alaihi salam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad tertulis pada sayap Israfil alaihi salam. Oleh itu, barang siapa dari umatku membaca surah Al-Ikhlas, maka dia akan diberi pahala sama seperti membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran yang agung. Surah Al-Ikhlas terdiri daripada 4 ayat. Ia adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Al-Ikhlas bererti kesucian atau penulinan. Ia adalah keikhlasan pengistiharan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Surah ini adalah sebuah surah Makkiyah yang mengesahkan mengenai Bilal yang ketika itu disiksa oleh tuannya yang kejam. Dia berulang kali mengatakan Ahad, Ahad. Esa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ataupun dalam ayat yang terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Jadi apakah kelebihan surah Al-Ikhlas ini? Kelebihan surah Al-Ikhlas ini tercapai setiap hajat. Bacalah surah Al-Ikhlas selepas solat subuh dan maghrib, dan berdoalah dan mintalah apa yang dihajati. InsyaAllah Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Yang kedua, penawar penyakit. Dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali selepas setiap solat fardu, ia menjadi pelindung dan penawar kepada penyakit yang ada pada diri sendiri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas adalah penawar segala penyakit rohani dan jasmani.
Yang ketiga, menghindari kesukaran. Jika kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas di waktu pagi dan petang, nescaya tidak mengalami apa-apa kesusahan. Dengan membaca surah Al-Ikhlas, insya-Allah Allah akan selamatkan diri kita dari segala kejahatan. Yang keempat, menundukkan orang zalim. Bacalah surah Al-Ikhlas selepas solat fardu, kemudian berdoalah pada Allah supaya ditundukkan orang yang zalim itu. Yang kelima, diselamatkan dari dizalimi makhluk lain. Bacalah seberapa daya yang mungkin setiap hari dengan istiqamah. InsyaAllah selagi hayat di kandung badan, kita selalu selamat dari maksud jahat, iaitu orang-orang yang rakus dan zalim. Yang keenam, mengurangkan rasa lapar dan dahaga. Seandainya kita sedang dalam musafir dan terasa haus serta lapar, cubalah amalkan ini. Bacalah surah Al-Ikhlas dan lafazlah Ya Samad seberapa banyak yang terdaya. InsyaAllah dengan rasa letih, dahaga dan lapar akan hilang dengan sendirinya, sehingga badan kita kuat untuk meneruskan tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, menghindarkan diri dari segala bencana. Dengan membaca surah Al-Ikhlas ini, insya-Allah kita akan dilindungi dan terhindar dari semua bala, malapetaka, bencana dan bahaya. Betapa besarnya manfaat membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Ia cukup berguna untuk bekalan hidup kita, baik untuk memohon hajat maupun sebagai pelindung diri. Hadiah yang indah ini dan pahala yang besar diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang istiqamah mengamalkan surah ini. Ikhlas hanya kepada Allah merupakan tunjang yang kukuh dalam menjalankan kehidupan dan ibadah. Syarat utama ibadah perlu dilandasi dengan niat utama kerana Allah SWT. Jadi membaca surah Al-Ikhlas melambangkan kecintaan seseorang hamba kepada penciptanya, iaitu Allah SWT. Meskipun hanya 4 ayat, inilah satu-satunya surah yang apabila dibaca sebanyak 3 kali, pahalanya menyamai seperti membaca seluruh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi nasihat, memberi tauladan kepada kita, keluarga kita dan juga masyarakat Islam, insya-Allah. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita memelihara jiwa kita, memelihara kebersihan diri dan memperbanyakkan doa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihapuskan segala wabak-wabak yang ada, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.